Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Razi. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. So first of all, selamat kembali ya. Ada yang semua kat Melaka ke dekat luar? Ada yang masih di luar Melaka? Melaka. Semua Melaka? Tak, Melaka. saya kat hometown. Ha? Saya kat hometown. Yes. Saya kat rumah. Kedah. Oh, jauh jauh lagi ya. Gini mana? Kat Selangor ah. Selangor. Selangor tak apalah, stay lah. Kat Kedah pun stay lah. Lagi mana lagi Sabah, kat Sabah. Kalau jauh-jauh tu stay dah dulu lah. Okay. So basically we meet again for lecture lah. Saya tak jadi tak kena lah. Biasa bincang badminton je dengan Azim. Jadi bincang bincang yang kritikal macam ni lepas sikit kan. Okay. Okay, boleh nampak ke skrin saya? Nampak. Sini? Okey. Okay, nampak. Okay. So we meet today for engineering, financial, costing and economy. So the cost code is BMMW 4393. Okay, saya rasa semua dah daftar kot. Saya tak check lagi, tak sempat nak check lagi. Okay, so basically for this subject we have three LO lah. First, describe the role of engineering financial, costing and economy in the making of financial decision. Second one is apply concept and principle and technique in engineering financial, costing, economy. And the last one is analyze cost effectiveness for making decision of alternative investment using blah blah blah. Okay, so ada tiga LO dan ada tiga PO terlibat lah. Satu PO1, PO2 dan PO10. So PO10 ni kalau you perasan kalau kita map PO10 tu dia berkaitan dengan financial skill atau ekonomi ataupun project management. So kat sini you all boleh baca dia share. Okay. Sebab ni kelas online, bukan kelas office to face kan. Aduh, nak layan buruk susah ni. Okay. So untuk assessment kita ada 3 assignment. Ada satu midterm test 30 markah. Ada final exam 40 markah. So total 100 markah. Okay. Okay, selamat datang Kimi. Okay. So minggu ni saya akan cover chapter ni terus ni. Tak ada banyak-banyak, tak ada lengah-lengah. Okay. So kita akan tengok kat sini second one and bla bla bla. Boleh baca sendiri ni. Sebab saya tak nak guna data yang banyak ah. Okay. Okay, nanti saya share dalam group lah. Okay. So dalam topik ni ada 3 main dia. Satu ekonomi kat sini, minggu 1 hingga ke 7 ni ekonomi. Lepas tu project management. Dan last sekali risk management ni. Risk management. Okay. Okay. Ada soalan ke? Tak ada Tak ada. Kalau ada boleh check lah. Okay. Semua dah ada. Nas nak join mana? Join Umar. Okay, slide saya pun baru sangat siap. Okay, Nas datang pukul 11 tadi, saya pun tak siap lagi. Okay. Boleh nampak ke slide? Boleh ke nampak? Nampak Nampak. Okey, nampak. Kau nak check boleh check. Okay, kau nak tahu soal pun check lah. Okay. So now we move to chapter number 1, introduction to engineering economy. So kau sebut engineering economy kan. Apa yang you faham? Boleh check tak? Boleh jawab kat chat tak? Engineering economy. Apa maksud ekonomi? Ekonomi rumah tangga, ekonomi apa? Boleh jawab kat chat tu. Razi, boleh jawab Razi. Tak Dia tahu jawab jawab apa ni. Azim jawab Azim. Type lah. Sekejap, tengah type ni. Laptop hang. Dah. Okay.
Maknanya kau boleh jawab soalan tu, ni satu ni clear lah. Tak boleh teruskan. Stop kat situ je. Okey, saya tak jawab. Ha? Lambat sih. Okay, kita move Move to the next slide. Okay. Right. So, engineering ekonomi. Okay, sebelum saya pergi pada engineering ekonomi, so ini adalah learning outcome. Okay, define engineering ekonomi. So, that's why I asked you just now. What is engineering economy? Define. If you are not able to define engineering economy, that means the rest of it may not achieve lah. Okay. Tapi ada a few calculation here. Okay. Ada rectify, use economic terminology and symbol, describe cash flow, calculate. Ni calculate. And last one, state the meaning of rule ataupun calculate juga ni. Okay, calculate. So kat sini perlu ada calculator. Okay. So what is engineering economy? Engineering economy is the application of economic principle and calculation to engineering problems. Many basic economic principle may be applied in engineering economy analysis depending on their applicability. Okay. So maksudnya selepas ni you all akan graduate. Okay. Azim dah jadi engineer, dah jadi manager semua. Amin. InsyaAllah, amin. Okay. So, the basic thing you should know adalah ekonomi itu sendiri. Okay. Macam mana nak formulate, macam nak estimate, evaluate. Macam mana nak expect economic outcome of alternative design and accomplish a defined purpose. And easy to use math technique, simply the evaluation. Contoh COVID-19 kan. Bila kita ada berlakunya COVID-19, banyak company tutup, ada banyak company tutup. Ada company yang memang buang kerja, okay, stop hiring. Even budak LI pun kena berhenti, ramai budak LI kena berhenti. So bila macam ni, kami pun pening ke kan. So tapi dia sebut perspektif yang lain, dia menjana ekonomi yang baik especially for those yang involved dengan logistik ataupun supply chain. Kau tengok kat sini Korea kan. Dulu saya tak pernah dengar Ninja. Sekarang dah ada Ninja. Dengar Grab. Sekarang dah ada Grab. Tak pernah dengar apa? Kung Fu Panda. Food Panda. Sekarang dah ada Food. Lepas tu ada Lolol. Lolol saya pun tak pernah tahu. Lolol. Mana dengan Lolol? LOL. So sekarang ni macam-macam jenis. Even sekarang pun kau tengok business dropship pun banyak sangat. Even laman web macam Shopee. Dulu kita dengar macam Amazon ni kan. Amazon kan. Lepas tu sekarang ni dah macam-macam. Ada Shopee. Ada Lazada. Macam-macam. Saya pun tak tepat follow lah. Shopee kan. Itu kalau buka orang menyesal. Kan? Menyesal kalau tak habis 100 hingga 200 memang macam betul-betul menyesal dia. Habis duit. Okay. So jadi ekonomi ni kalau katakan berlaku contoh COVID disaster, so you should know how to formulate, how to overcome, how to make sure that your company ataupun yourself can survive. So benda ni tak semestinya ekonomi dalam company even kita sendiri pun kena fikir, saya pun fikir macam mana nak sesuaikan diri dengan keadaan tu lah. Okay. So so why engineering economy important to engineer? Ni sekejap. Okay, engineer design and create, and that's why if we depend on the current situation, tengok COVID kalau kita nak jual cara yang lama, tak laku lah. Okay, contohnya saya tengok banyak industri yang buat hiring contoh contoh apa nama yang buat contoh electronic part apa sekarang ni most of us go for online. So demand for electronic device is higher. So bila demand tu tinggi, that mean engineer the design. The design mesti ikut senario, ikut demand. Dia tak boleh main buat dia. Okay. So the idea for proposal need to be sensed socio-economically, and engineer must be able to convince others. Jadi what happened to contoh Nokia. So Nokia they do perfect thing. So they design the good thing, but the demand is not there anymore. So what happened? The loss.
So dari segi ekonomi, tak ada, dia rugi. So engineer must be able to incorporate economy analysis in their creative effort. So economy analysis. So what is the next? What is the future demand? Kalau 20 tahun akan datang ni, perlu tak universiti? 20 tahun datang ni, perlu tak raket badminton? Atau semua main online dia? Main guna mouse saja. Perlu tak? Contoh maksudnya benda tu kena fikir kan. So future perlu tak? Contoh nak pergi jogging tempat sejuk, macam mana? Benda tu sekarang ni berlaku. Contoh kau nak main golf. Dia ada simulator, masuk ambil simulator, okey, nak jarak sekian, pukul. Benda tu berlaku. Dia tak perlu pergi driving range. Even kat rumah je boleh main race. Contoh nak pergi jogging, nak suasana macam salji. Kita set macam salji. Boleh berlaku. So benda-benda tu sekarang ni, benda tu ke arah tu. Dulu nak berlakon, contoh nak pergi Everest baru dapat rakam Everest tu. Tapi sekarang dah tak perlu. Guna skrin hijau dah boleh buat lah. Macam Everest kan. Contoh guna skrin hijau dah tahulah Fatin dengan ni rumah tak sama tapi skrin tu sama kan. Okay. So engineer must be able to incorporate economy analysis. Okay, the fundamental approach is engineering economy is to find which among the many alternative is the best choice in their monetary term and engineering standpoint. So we're talking about economy, we're talking about business also. So kita jadi engineer pun for money, right? Kita pun nak kahwin pun kena jaga ada ekonomi dia. So everything involve money. So subjek ni we talking about dollar and cents. So benda ni memang melibatkan dollar and cents. Even nak keluar pun dollar and cents. Even yelah nak beli raket pun kau main pilih lagi kan. Akhirnya dah beli tapi tak main pula. Aduh. Tapi Ayu dah merasmikan je kau okey lah, tahniah. Okay. So apa-apa nak beli kasut, even nak beli apa ke. Sebab tu saya dulu tak bercinta dalam masa belajar. Sebab dia investment kan. Itulah ceritanya. Tapi Azim lain kan. Okay. So understanding the applying time value of money. Ni kena tahu ni, economy equivalent and cost estimation are vital for engineer. A proper economic analysis for selection of execution of is a fundamental task of engineering. So yang ni, so benda ni nampak kritikal tau. Sebab apa? Sebab bila once you join industry, sudah. Kita tak akan jadi apa ni? Azim kan satu rumah. Okay. Yes, Kemi. cakap tutup mic tu. Okay. So once you join you jadi engineer, kalau saya bos, saya nak tengok dia ni macam mana. Kalau dia boleh macam dia proaktif, dia boleh fikir for next 10 years, saya akan pegang dia ni. Tu saya lah. Okay. Tapi dalam kelas ni saya tengok semua okey. Semua okey Okay. Badminton okey. Kalau badminton okey, insyaAllah semua okey lah kan. Okay. Why do we need to know engineering economy? Okay. First, time value of money. Okay. So, kau tengok pun pergi raket badminton, berapa jam? Dia tanya berapa jam kan. Berapa jam? 2 jam. 2 jam harga 2 jam. Sejam harga sejam. Lepas tu interest rate. Contoh nak beli motor kan. Beli motor kalau katakan beli motor guna pinjaman. So ada interest. So macam mana? Simple and compound interest. Okay, common use symbol, cash flow diagram, economic equivalence, quantitative measurement and probability, sensitivity comparison of alternative. And all of this bagi saya very 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 important. Okay. What the meaning of time value of money? Okay, time value of money explain the change. Okay, the change in the amount of money over time for fund owned by a corporation or individual. Okay, ada contoh dekat sini Okay, this because money you receive today can be invested to earn interest. For example, money deposit into saving account earn a certainly interest rate and they therefore said to be compounding in value. So, kalau tahu ilmu contoh main saham, bagus sebenarnya. Bagus
Kalau contoh apa ni, ada yang melabur dekat apa? Tabung haji kan. Ada yang melabur dekat ASB. Main Ada yang forex. melabur forex. Benda tu lah sebenarnya. Tapi Beli dalam emas. konteks yang lain, itulah jenis ekonomi. Tapi benda tu, kalau benda tu melibatkan masa. Masa. So benda tu kalau nak cepat-cepat, lambat-lambat. Okay. So if you were giving 100 per day, okay, yang saya kuning ni, and invested an annual rate only 10%, it could be worth RM110 at the end of 1 year. So we can say that the future value of 110 is 100 ringgit today is 110, which given a 10% interest rate a year. They are also equivalent that we explain later. Okay. So inflation have reverse effect of the time value of money because the constant decline in purchasing power of money and uninvested dollar is worth more in the present than same uninvested dollar will be in the future. Inflation ni contoh dulu RM10 boleh beli apa? Tapi tahun berikutnya RM10 sama tak nilai dia? So benda ni pun inflation ni kena tengok juga benda yang contoh macam ni ni inflation contoh dulu RM10 boleh beli berapa keping roti canai? 20 keping roti canai. Betul ni 1985. Okey. Masa saya kecil-kecil tu waktu 80-an roti canai sekeping 20 sen. Kalau ada RM10 tu wah Uish. banyak tu kan. Tapi sekarang ni roti kosong RM1. Kalau ada RM10 dapat 10 keping kan. Tapi kalau 25 berapa ringgit? Berapa ringgit Zim? Apa dia tu? Kalau Macam roti canai tahun contohnya 2025 berapa ringgit ni? RM3.5. RM1.50. So maksudnya ni maksudnya inflasi. Inflasi maksudnya duit sama tapi dia tidak punya nilai yang sama. Maksudnya kalau RM10 dulu dengan RM10 sekarang tu tak sama lah maksudnya. Nilai sama tapi jumlah ringgit sama tapi nilai tak sama. So kalau katakan RM1.50, tapi kalau Azim buat RM2 pun beli kan. Okey. So benda ni yang kita nak bincang pada topik number 1 Okey. So apa yang nak tengok dekat sini, tengok ni saya sepintas lalu sebab kelas online ni Okey. Ethic indifferent value, universal yang ni pun boleh baca Okey. So interest and interest rate. Okay. So interest, the manufacturing of the time value of money. Fee that one pay to use someone else money. Difference between an ending amount of money and a beginning amount of money. Itu interest. So interest ni bahasa Melayu dia apa Ada nak jawab? Bunga. Bunga ataupun faedah. Sebab tu Alung-alung. alung betul tu alung. So siapa punya tolonglah jangan punya alung kan. So alung ni kadang dia bunga dia tak munasabah. Yang ni bawa bunga. Cecah pasal lah. Sebab tu sekarang ni bila saya tengok kes yang AKPK kan, kes ramai yang bankruptcy. Kes cikgu ni atau kaki tangan awam ni mudah buat loan. Tapi dia terlebih buat loan, dia punya alung. Bila alung, siap lah kan. Ada tolong lah. Tak boleh nak tolong lah. Okay. So interest sama dengan amount, now there's a principal. Okay. Interest rate. So interest rate over a time. Maksudnya interest as a percentage of principal. Ni simple kan. Okay. Ni contoh. Amin. Amin. Borrow RM10,000 January and repay 1 year later. Determine interest amount of interest rate. Okay. Sometimes bank ni pandai dia main tipu macam tu lah. Tapi kalau kita boleh kira macam ni, dia okey lah. Sebab tu nak buat investment tu kena bijak Okay. So investment interest paid RM500. Okay, interest per year. So ini interest dia maksudnya 5% per year. Okay. So kes kedua asing, plan to borrow RM50,000. Okay. 550k from a bank for 1 year at
percent interest for new calibration equipment. Calculate interest and total amount due after 1 year. So kenapa nak kira macam ni? Zim, nak kira duit-duit ni. Kenapa nak kira interest rate ni? Apa kan? Kenapa? Kemi. Apa ya? Cakap. Buka Faris. mic je nak cakap. Cakap. Nak cakap pun boleh cakap. Sorry, tadi lupa nak tutup. Aduh. Sebenarnya tak kutuk-kutuk. Okay, kenapa nak kira interest rate ni? Kenapa? Tak tahu keuntungan Yes. lah. Ha? Kurang kot. Betul lah tu Maksudnya kita nak tahu Keuntungan berapa daripada kita cakap. invest. Contoh bila kita invest, berapa kita dapat untung. Tapi sebelum kita dapat untung, kita tak nak tahu kos yang kita rugi. Maknanya interest ni adalah kos. Kos yang rugi lah bagi saya kan. Kos yang kita belanja tapi rugi. Tapi perlu buat sebab apa, kita tak ada duit. Kalau nak run dia tu, tak ada duit, kita kena pinjam. Bila pinjam, kita kena plan lah. So dalam tempoh ni berbaloi tak berbaloi. Okay. So rate of return. Ni rate of return. Okay. Yang ni borrower perspective, interest rate paid, okay, lender investor perspective, rate of return earn. So yang ni pun nak tahu ni sebab apa? Bank mesti nak untung. Sebab tu bank walaupun ada moratorium dia tetap untung. Tetap untung. Sebab tu bila menteri dipilih tu adalah bekas on bank, memang dia tahu lah cara kira dia kan, dan memang tak boleh bagi tipu lah. Okay. So bank bagi loan. So peminjam, borrower, repay tambah interest. Apa beza dengan ahlong ni? Apa beza dia? Riba dia tak logik. Riba tak logik So riba tak logik sebab tu kalau katakan dia ada dua konsep lah kalau pinjam, satu konvensional, satu Islamic. Kalau konvensional ni dia pinjam tapi yang tu konvensional tu ada banyak khilaf lah. Tapi kalau katakan Islamic ni dia ada produk, dia beli something, dia jual balik. So sebab tu ada pembiayaan peribadi tu, ada macam pembiayaan peribadi dan pinjaman peribadi, tak sama ni. Okay, so ni interest earn, okay, loan, investor. So benda ni nak tengok. Okay, yang ni kalau tengok yang interest earn ni, yang ni macam contoh-contoh macam tu lah ASB, apa lagi? ASB, apa lagi, banyak-banyak lah macam Bursa Malaysia. Okay. Yang ni saya sepintas lalu je, tapi you all kena tahu ni Lepas pada kelas ni saya akan bagi tutorial. Boleh jawab minggu depan saya nak. Okay. Sambil-sambil main badminton lah. Okay. Cash flow, cash outflow, okay. Net cash flow, banyak term ni Saya tak go through dulu, saya nak you all try dulu. Kau dapat jawab tu memang A Okay. Okay, cash flow. Ni cash flow. Ni cash flow income. Okay. So ni saya tunjuk dulu cara Okay. Cash flow diagram. Yang ni setahun. Kalau 5 tahun macam mana? Ini sambungan dia kalau katakan ni positif dan negatif cash flow. Macam mana? So benda ni nampak simple tapi kena faham ni. Lain tak faham juga kan. Kena baca betul-betul. Baca betul-betul insya-Allah faham. Okay. So kat sini ni contoh cash flow diagram. Saya pun tak go through for detail. I just go through for the brief. I won't let you try to answer the tutorial first, then we discuss later lah. Okay. So there are several perspectives possible when developing the cash flow diagram. Those are the borrower, that's you, the banker, the car dealer, the paint shop owner, and blah blah. Okay. So the cash flow diagram nak tengok ribu. Ni nak tahu ni, engineer nak tahu. Nampak simple tapi engineer perlu tahu. Okay, ni Amirul pula ni. Amirul mana tak tahu lah. Okay. So Amirul deposit 1,000 into an account which pay interest rate. Okay, the amount later blah blah blah. Okay. So there is engineering
equation ataupun ada setengah tempat tu dia panggil macam break-even je lah, break-even. Okay. So, definition, combination of interest rate and time value of money to determine different amount of money at different point in time that are economically equivalent. How it work, bla bla bla. Ni nampak simple slide ni tapi nanti buat tutorial, nanti buat opening. Saya tak nak bagi opening sekarang. Main badminton dulu sekali, buat opening. Okay. Okay, yang ni pun contoh ni, kita dah cerita. Okay, sample of compound interest. Okay. You all try dulu, dah faham kan? Kalau tak dapat, baru kita bincang balik yang ni compound interest. Okay, yang ni simple compound interest. Okay. Okay, ni minimum attrition, rate of return. Okay, MAR. Okay, MAR characteristic. Okay. So, that's all for chapter number 1. Nampak simple tapi bila saya bagi tutorial ni tak tentu, belum tentu you all boleh jawab ni. Oh. Kan, tapi tak apalah. Okay. Sebab ni kelas online kan. Kalau nak mengajar cara yang manual, tak boleh. Semua dah online. Okay. Internet masak okey ke semua? Ya, okey, sekarang okey. Tinggal 1 gig lah ni. Okey. 1 gig lah tinggal. 1 gig ni. Kat tu pakai Unify. Rumah ke rumah? Ada ke fikir tu? Nak makan ke? Jom lah kalau berani. Okey, lagi sampai. Okey, kita ramai. Aduh. Apa ni, rasa tu saja satu ni. Lagi pun, tak nak terkejut sangat kan. Gini start kelas dah tu bagi yang berat-berat kan. Semua result semester lepas saya tengok okey Tahniah pada semua. Okey, ramai dapat anugerah dekan ni. Tapi untuk online ni saya tak janji apa-apa Belanja pun online je lah. Dia macam gelak je apa kan. Aduh, majlis pun tak tahu nak buat tak buat sebab ramai sangat. Kan? Tahun ni tak pernah ada 4 flat, ramai pula 4 flat. Banyak excellent lah, maksudnya cekap lah kan. Walaupun tak banyak pokok dapatkan guideline kan. So, John, okey John. Tunjuk muka sikit John. Razi, muka Razi. Razi. Saya buka Razi. Razi. Aduh. Saya dengar cerita kat Sarawak panas kan? Panas dah terbakar rambut. Masalah air. Aduh. Razi, mana muka nampak ni? Guna PC ni. Rasa tak western ni. Ya, ikon tu. Allah Akbar. Ikon tu. Yalah, saya nak jumpa dah. Faris mana Faris? Tak nampak ke Faris ni? Aduh. Okey. Apa? Faris? Apa ada lagi? Okey. So, saya rasa itu sahaja untuk sesi yang kali ni lah. So, nanti saya akan masukkan dalam Ulearn. Saya pun baru nak belajar Ulearn ni. Lama tak guna Ulearn ni sebenarnya. Okey. So, petang ni macam mana? Kita bincang lepas ni. Jadi sana. Kita ready je. Aduh, saya nak tengok raket baru kan. Ganti lah. Mana ni tengah? So, saya rasa tu saja. Ada masalah lain tak? So, Nas tadi dah settle lah? Nas dulu account ni? Settle So, Wadah pastikan ni ni daftar yang mana patut Okay, kopi apa semua tu. Dia kan. Okay. Ini ke ni Aduh. Nanti so siapa yang belum ada kat Melaka? Jini 1, Wadah, John. Fatin, okey.
Muaz kat Melaka Muaz kat Melaka. Arif Arif kat Melaka. kat Melaka Oi, bagi pihak jawab Kemi mana hilang dah Kemi. Melaka. Saya rasa itu saja. Okey, kita jumpa minggu depan untuk kelas. Petang ni macam mana petang ni